Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala walidihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah dan para sahabat Nabi, keluarga Rasulullah, tabi'in, tabi'in, ulama-ul amilin, ibu bapa dan guru-guru kita muslimin muslimat seluruhnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Malam ni kita akan menyambut Yaumul Istiqlal 31 Ogos 1957. Sekarang ni dah 66 tahun kita telah diberikan keamanan dan kemerdekaan. Syukur kepada Allah. Jadi kemerdekaan yang sejati ialah kemerdekaan kita daripada kemurkaan dan azab Allah. Jadi itulah ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, iaitu orang yang beriman ini akan mewarisi syurga Firdaus, yang mana syurga itu disediakan kepada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang disebut di dalam surah Al-Muflihun, iaitu di dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk 18, qad aflahal mu'minun, iaitu telah beruntungnya orang-orang yang beriman. Ni ciri-ciri orang yang beriman ni. Adakah kita mempunyai ciri-ciri tersebut? Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka ni khusyuk di dalam salat mereka. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka sentiasa menunaikan ibadah zakat, sama ada zakat harta dan zakat fitrah. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka membersihkan diri mereka dan menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada isteri-isteri atau pasangan mereka atau hamba sahaja, maka sesungguhnya itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun, kemudian siapa yang menginginkan selain yang demikian, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Ciri seterusnya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu mereka yang menjaga amanah dan janji-janjinya, iaitu orang yang sentiasa jaga amanah dan suka menunaikan amanahnya, dan berjanji menunaikan janjinya. Jangan suka berjanji tapi tak buat menunaikan janji. Ciri orang munafik ni 3. Antaranya suka berjanji dan tidak suka menunaikan janji. Bila beri amanah, tidak suka menunaikan, dia berkhianat dengan amanah tersebut. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga salat mereka. Salat 5 waktu tu dijaga sehari semalam, dan salat rawatib atau salat nawafil atau salat duha dan sebagainya mereka menjaga solat mereka. Ulaika humul warisun, mereka lah yang mewarisi. Itu diceritakan oleh Allah al-warisun,
Siapakah al-warisun ni? Allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Iaitu mereka mewarisi syurga Allah dan mereka kekal selama-lamanya dalam syurga tersebut. Ini kejayaan merdeka yang betul. Jadi tidak setakat kita bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka daripada semua sudut. Merdeka daripada sudut ekonomi kita, merdeka dari sudut apa? Syakhsiah kita, akhlak kita, merdeka daripada semua, dan daripada cengkaman, daripada fikrah-fikrah yang batil banyak sekali. Dia dah merdeka tapi masih diikut dengan golongan-golongan sekular, liberal, LGBT, anti hadis dan sebagainya. Itu belum merdeka lagi sebenarnya. Jadi sekiranya kita belum mencapai kemerdekaan itu, usaha sehingga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad kepada kita ni semua. Pertama, untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, untuk supaya menjadikan manusia ni berakhlak dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk mengajar kamu tentang akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima, menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah disebut sebagai manusia yang mempunyai akhlak yang paling terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ni suri contoh tauladan yang terbaik, al-hasanah, uswatun hasanah, bagi sesiapa yang hendak menginginkan balasan baik di hari akhirat. Liman kana yarjullah, balasan daripada Allah, wal yawmal akhir, dan kebaikan di hari akhirat nanti. Wa zakarallaha katsira, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Allah jadikan Nabi ni tak ada satu sifat yang tercela pada diri Nabi. Semenjak Nabi dilahirkan sampai Rasulullah wafat, umur Nabi daripada 1 hari keluarnya daripada perut ibunya Sayyidatina Aminah sampai Rasulullah wafat 63 tahun, tak ada satu sifat tercela. Sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Nabi Muhammad diutuskan menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun, semua penduduk Mekah ni panggil Rasulullah Al-Amin. Maksudnya yang paling amanah. Subhanallah, yang tidak pernah menipu, yang mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Semua masyarakat Arab suka dengan Rasulullah, termasuk Abu Lahab, iaitu bapa saudaranya. Dia tengok Rasulullah lahir pun dia merdekakan hambanya, iaitu Suwaibah Al-Aslami. Kerana apa? Gembira dengan kelahiran Rasulullah. Tetapi apabila Rasulullah nak suruh manusia suruh menyembah Allah yang esa, tinggalkan berhala-berhala ni, maka yang pertama sekali mencela dia ialah bapa dia sendiri, bapa saudara dia sendiri, iaitu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Sebab dia mengatakan kepada Nabi, tabbat lak, celakalah engkau. Maka Allah kutuk dia sehingga akhir zaman. Tabbat yada abi lahab wa tab. Begitu juga orang yang bersekongkol dengan dia, isterinya, iaitu Ummu Jamil. Urwah ni daripada keluarga bangsawan, cantik kan. Digelar Ummu Jamil ni ibu segala kecantikan, tetapi buruk akhlak dia. Setiap hari dia buat perkara-perkara yang tidak baik dan menyakiti Rasulullah. Dia buat benda-benda duri ni, sehingga kata Allah, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Di hari akhirat nanti dia bawa apa? Dia bawa apa? Kayu-kayu untuk dibakar, bahan bakar api neraka. Sebab apa? Bersekongkol dengan orang-orang yang menghina dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suami dia sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi ini sebagai pedoman kita, ikutan kita. Allah dan Rasul ni sebagai ikutan kita. Tak ada siapa pun yang paling mulia di atas muka bumi ni yang Allah ciptakan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah idola umat Islam, uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Allah beritahu dalam surah Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang paling agung. Maksudnya tak ada siapa pun
Semenjak manusia diciptakan, sejak daripada Adam sampai akhir zaman, tak ada siapa pun akhlak sebanding akhlak Rasulullah SAW. Al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu bersama siapa yang ia cinta. Jadi kita ikut sunnah Nabi kerana cinta Rasulullah. Kita tak pernah lihat Nabi, tetapi kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bersama dengan Rasulullah di dalam syurga nanti. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Thauban. Thauban ni, dia ni sangat cinta dan merindui Nabi setiap masa. Jadi Nabi ni, sahabat-sahabat ni dikenal Nabi. Bila dia jumpa Nabi waktu pagi, contohnya dah petang atau malam, lama tak tengok Nabi, dalam satu hari je, muka dia terus pucat kuning muka dia. Maka Rasulullah kata, wahai Thauban, kau sakit ke? Dia kata, tak ya Rasulullah, tetapi aku sangat merinduimu, sehingga macam ni jadi dan aku terfikir sekiranya aku kalau mati nanti, mungkin syurga aku tidak sama dengan syurga kau ya Rasulullah. Dia fikir tu future tu, masa depan. Itu sahabat kita macam mana? Sebab itu Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu membenci sahabatku. Kalau kamu ada emas sebesar bukit Uhud, kamu infakkan setiap hari, tak sama dengan seorang sahabat Nabi infakkan satu cupak atau satu mud. Satu mud tu satu cupak atau setengah cupak daripada makanan ruji mereka, daripada gandum ke bali ke kurma, tak akan sama. Kita setiap hari infak emas sampai habis masa Uhud tu, kita tak akan sama dengan sahabat Nabi. Yang satu sekali dia buat kebaikan untuk infakkan harta. Itu belum solat mereka lagi, itu belum dia punya zakat lagi, itu belum haji mereka lagi, itu belum puasa mereka lagi, itu belum kebaikan lain, itu baru diinfakkan benda yang sunat dia tu. Subhanallah. Sebab itu kata Nabi, jangan hina sahabat Nabi, tak boleh, haram. Gugur akidah siapa yang menghina sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah beritahu di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun, surah Taubah ayat 100, minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada, zalikal fawzul azim. Orang yang terdahulu beriman daripada kaum muhajirin ansar seluruhnya, jumlah mereka lebih kurang 120,000 ke atas, lebih pada 100,000 lah kita letak. Nabi kenal tak semua sahabat dia? Setiap seorang tu Nabi kenal. Kenal nama, kenal rupa, kenal keluarga dia. Kita ada sahabat, kenal tak semua nama? Hari ni satu surau ni saja kita kenal tak? Kalau tanya, ni nama siapa, ni nama siapa, kadang-kadang tahu dia punya apa ya? Gelaran, ini Along tadi, ini Acik, ini Pakcik, ini Atuk, tu itu abang kan. Nabi kenal semua. Bukan Nabi kenal sahabat dia, Nabi kenal seluruh umat dia. Kata Rasulullah, aku tahu mana orang yang pertama sekali masuk syurga, dan aku tahu daripada umatku mana yang terakhir masuk syurga. Seluruh dunia ni Nabi kenal di hari akhirat untuk diberi syafaat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak berharap syafaat Nabi dan rahmat daripada Allah, kita nak harap apa lagi? Sebab itu kenal. Wasabiqunal awwalun, golongan terdahulu pada yang memeluk Islam, yang membantu Rasulullah, perjuangan Nabi, perjuangan sahabat Nabi, daripada muhajirin ansar, seluruh muhajirin yang pernah berhijrah ke bumi Madinah, dan ansar yang seluruh ansar yang pernah membantu Rasulullah dan menaikkan Nabi ini sebagai pemimpin. Nabi bukan asal orang Madinah, tetapi keluarga Rasulullah ni, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib, pernah berkahwin, Sayyidina Abdul Muttalib ni lahir di Madinah, Yasrib, kerana ayahnya Hashim. Sayyidina Hashim kahwin dengan Salmah, iaitu penduduk di Yasrib, lahirnya Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib Syaibatul Ham, iaitu orang yang lahirnya ada beruban, cahaya.
dekat wajah dia. Jadi orang kenal nama dia Syaibatul Hab. Abdul Muttalib bukan nama betul dia. Ramai yang rasa nama dia tu nama betul dia, bukan. Dia gelaran dia. Nama dia Syaibatul Hab, uban kepujian maksud dia. Sebab kerana dia lahir ada uban. Kita lahir tak ada uban, dia lahir tak ada uban. Jadi orang beriman ni kalau ada uban tu cahaya bagi orang yang beriman. Jadi sayanglah uban-uban kita ni. Jadi bila Rasulullah sampai ke penduduk Madinah naikkan Nabi sebagai pemimpin dan terjadinya negara Islam yang pertama. Ada orang bertikai, boleh ke ulama jadi pemimpin? Nabi itu lebih pada ulama ni. Tak ada masalah pun. Yang masalahnya kalau ulama tu tak belajar bidang kepimpinan. Tapi kalau ulama tu belajar siasat, politik, belajar tentang hukum-hukum, tak ada masalah. Itu juga siapa nak jadi pemimpin, dia kena belajar fiqh dulu. Benda hak, benda batil dia kena bezakan. Jangan sebab apabila setiap orang jadi pemimpin, pertama sekali dia kena jaga agama. Pemimpin ini dilantik telah dilantik oleh Allah sejak azali lagi. Baca ayat Quran tu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah muliakan mereka, Allah hinakan mereka. Semua itu kerja Allah. Jadi belajar tentang hukum-hukum agama berdasarkan syariat yang dibawa oleh Allah. Yang kedua, dia kena jaga agama tu. Dia kena jaga kalimah Allah ni. Tidak boleh Allah, nabinya, Qurannya semua dihina. Jadi syariat kena jaga. Setiap pemimpin, sama ada dia khalifah ke, sultan ke, yang raja ke, atau wakil rakyat, dia kena jaga. Tidak boleh. Sebab itu kerja sebagai seorang pemimpin sangat-sangat berat. Kalau kita dengan keluarga kita, itu tanggungjawab berapa ramai tu. Kalau pemimpin, ada situ ada orang minum arak, dia tidak dia tidak tegah, dia bertanggungjawab dan dia berdosa. Walaupun dia tak minum arak, dia biarkan arak berleluasa, judi berleluasa, pelacuran berleluasa, zina berleluasa dan sebagainya. Semua dia kena tanggung satu negeri tu. Kalau satu negara, satu wilayah. Kalau khalifah tu satu dunia. Subhanallah. Jadi berat. Sebab itu pemimpin-pemimpin zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua ni ditalbiah oleh Rasulullah menjadi manusia yang paling hebat. Pernah Sayyidina Abu Bakar lantik sebagai khalifah tu, ada seorang pemuda datang, "Wahai Abu Bakar, kalau kau salah, aku akan betul kau dengan mata pedang ni." Tapi Sayyidina Abu Bakar kata tak ada masalah, tegur lah. Walaupun dengan mata pedang pun. Subhanallah. Jadi nak beritahu orang-orang yang mengikut sahabat wallazina tabauhum bi ihsan, mulia juga. Siapa mereka tu? Tabi'in, tabi'in, zaman salafus salih sampai khalafus salih, sampai sekarang, sampai akhir zaman, ikut mereka, ikut Rasulullah, ikut sahabat Nabi, juga radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Dan mereka ni diradai oleh Allah. Sebab itu boleh tak letak Imam Syafi'i, ada sebut rahimahullah, ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tak ada masalah. Sebab Allah redha pada mereka, kerana mereka ikut jalan yang betul, salik sampai Rasulullah, sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan bagi mereka syurga yang tertinggi, jannatin tajri tahta ni atas lagi, bukan min tahtiha. Satu-satunya ayat Quran surah At-Taubah yang tulis jannatin tajri tahtaha, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal abadi selamanya. Itulah balasan yang paling agung. Jadi sahabat ni dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni fikir kalau aku mati nanti mungkin aku masuk syurga, tetapi syurga aku tak sama dengan kau. Macam mana aku nak bertemu kau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah diam. Sahabat fikir macam tu, kita kalau dah masuk syurga, syurga ni ada berapa? Ada 8 kan.
Al-Firdaus, Adnan, As-Salam, lagi apa? Al-Qarar, Naim, Darul apa? Ma'wa, kan? Darul Khuldi, kan? Kalau kita dapat syurga yang ke-8, yang ada 8 lagi, yang paling tinggi nombor 1. Kita dapat masuk yang ke-8. Okey tak? Okey lah. Jangan masuk neraka. Betul tak? Betul. Allah kata takdirkan you masuk syurga lah, tapi yang ke-8. Okey tak? Daripada tak dapat langsung. Kan? Dah masuk syurga boleh lepas tak? Ada tak orang dah masuk syurga terlepas masuk neraka balik? Tak ada kan? Orang yang masuk syurga dia tidak akan keluar lagi dah sampai bila-bila. Tetapi orang yang masuk neraka dia tengok agak. Kalau orang tu kafir selama-lamanya ilal abad. Tapi kalau orang munafik lagi teruk, lagi dahsyat pada Firaun. Innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Tiada penolong dia. Di dunia ni dia bantu orang kafir untuk melawan umat Islam. Minal munafik. Nama yang Islam tapi benci Rasulullah, benci sahabat Nabi, benci keluarga Rasulullah, benci Al-Quran, benci hukum-hukum Allah. Habis tu semua. Sebab itu minta tolong kepada Allah. Jangan jadikan kita golongan munafik. Zaman Rasulullah ada tak golongan munafik? Ada. Jangan cakap sekarang ni ada. Zaman Nabi dah ada. Rasulullah pergi perang, kan? Rasulullah bina masjid apa? Quba. Rasulullah bina masjid Nabawi. Dia pergi membuat masjid Dirar untuk challenge masjid Nabi, supaya orang pergi masjid dia, jangan pergi masjid Rasulullah. Cik, orang munafik. Rasulullah suruh bakar masjid dia, kan? Rasulullah pergi perang untuk aturkan barisan peperangan. 1000 orang Islam lawan dengan 3000 orang kafir. Dia pergi berpaling tadah 300 orang, dikutai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kan? Na'udzubillah. Kerana benci dia dengan Rasulullah, kerana dia tak menginginkan ketua. Tengok-tengok Rasulullah sampai ke bumi Madinah, Rasulullah jadi pemimpin pula. Dia terpaksa masuk dalam kumpulan Islam, menyamar sebagai seorang Islam, supaya dia dapat buat perpecahan dalam masyarakat Islam. Itu orang munafik punya kerja. Sebab itu tuan-tuan kajilah kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Langkasuka, kerajaan Pasai, kerajaan Fatani, kerajaan Kedah, kerajaan apa, Diponegoro dulu, kerajaan banyak kerajaan dunia ni, kerajaan Turki, kerajaan apa ni, Kelantan dan sebagainya, semua ni yang jatuh dia lah disebabkan oleh orang munafik, kan? Pembelat dan pengkhianat. Kerajaan Melayu Melaka ni kerajaan terkuat di dunia, bukan kerajaan sebarangan, kan? Di atas punya kubu tu ada 8,000 meriam, kan? Semua diimport, ada dibuat sendiri dan sebagainya, kan? Dan mendam berakhir tu, dia punya besar dia 4 ke 5 kali ganda daripada kapal Portugis tu, kan? Lagi besar. Kalau dia tembak senang-senang je jatuh. Tetapi kan, malangnya apabila banyak pengkhianat bermaharaja lela, akhirnya jatuh. Kita jatuh dengan Jepun sebab pengkhianat juga, kan? Kita jatuh dengan Inggeris sebab pengkhianat juga, kan? Tengoklah cerita Mak Kilau, Syekh Abdul Rahman Al-Limbung, Tok Janggut, Tok Bahman, Datuk Naning, kan? Semua saya dah pergi tu, kan? Makam-makam mereka, kan? Semua jatuh ni sebab apa? Pengkhianat, kan? Datuk Maharaja Lela di Perak adalah seorang mufti pula. Mufti, bukan orang biasa, Sahibul Fadilah, mufti, orang agama. Tok Janggut, orang agama. Tok Guru yang buka pondok semua, Datuk Naning tu, pahlawan dan orang yang hebat dalam agama, semuanya dikalahkan. Tembusai, Syekh Muhammad Syekh Muhammad Salih, Ulu Rokan daripada Riau tu datang lawan Belanda ni sepanjang hidup dia, anak murid daripada Imam Bonjol. Semuanya dikalahkan oleh pengkhianat. Jadi kita tengok sebab apa kita belajar sejarah ini, supaya kita jangan ambil ibrah, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang jahat, orang munafik, orang-orang yang membawa bencana di atas muka bumi ini. Sebab itu banyak di dalam Al-Quran disebut surah Al-Munafiq. Begitu juga disebut surah Munafikun dan disebut surah Mukminun. Kita nak jadi orang mukminun ke atau munafikun atau al-kafirun? Ada tak surah Al-Mukminun? Ada. Ada tak surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun? Ada. Ada tak surah Al-Munafikun? Ada.
terpulang kepada kita. Sebab itu tuan guru saya, Syekh Faiz tu, dia nasihatkan kami, ada orang tu hidup sebagai Islam, mati Islam. Ada orang tu hidup sebagai Islam, mati kafir. Ada orang tu hidup sebagai kafir, mati kafir. Dan ada orang tu hidup sebagai kafir, mati Islam. Pilihlah kita mana yang dalam kedudukan kita. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan mati kecuali kamu dalam Islam. Allah sendiri cakap kepada kita ni, jangan mati melainkan kita dalam Islam. Jadi saya nak baca satu ayat, tuan-tuan boleh buka di dalam suratul Anfal, iaitu kenapa Rasulullah dibenarkan berjihad. Sebelum itu umat Islam duduk di Mekah 13 tahun tidak boleh berjihad. Usia Nabi 53 tahun, 13 tahun Nabi duduk di Mekah menyebarkan Islam, tidak boleh berjihad. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ramai sahabat tanya, wahai Rasulullah, bila datangnya kemenangan Allah? Bila datangnya pertolongan daripada Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Dia tanya, mata nasrullah. Mata maksud, bilakah nasrullah, terjadinya kemenangan Islam? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa kemenangan Islam ini sangat-sangat hampir. Di dalam surah Surah As-Saff ayat 13 Allah berfirman, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sebelum tu Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Apa maksud ayat dia? Wahai orang yang beriman, kata Allah, semua orang beriman, lelaki dan perempuan, adakah aku nak tunjukkan kamu satu perniagaan yang boleh selamatkan kamu semua daripada api neraka Allah? Nak masuk tak neraka? Wa iyazubillah min zalik. Satu saat pun jangan ada cita-cita nak masuk neraka. Satu saat pun jangan. Tak apalah, buat jahat sekejap, masuk neraka sekejap je. Siapa kata? Satu saat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau satu saat pun, bagi sendiri lah kan? Berapa tahun pun satu saat kan? Satu hari pun kalau kita bakar diri kita, mati tak kan? Tak payah satu hari je. Siapa kerja bomba kan? Berapa peratus kalau badan kita terbakar kita mati? 80% habis. Kalau satu hari dia bakar. Tapi orang neraka ni kena bakar tiap hari tak mati. Tu kena yang dahsyat tu. Subhanallah. Gigi orang yang masuk neraka, kata Allah, sebesar bukit Uhud. Gigi geraham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Belum dia punya kepala, badan dan kulit dia dibesarkan untuk diseksa sedahsyat-dahsyat. Jadi kata Allah, wahai orang beriman, nak tak aku tunjuk satu perniagaan yang boleh selamatkan kamu semua pada api neraka? Iaitu, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tu'minuna billahi wa rasulih, dan berjihad di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Itu adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, Allah sediakan bagi mereka ni syurga yang mengalir di bawahnya air sungai, dan mereka kekal selama-lamanya. Dan ada benda yang kamu suka lagi, pertolongan daripada Allah, kemenangan yang hampir, dan berilah berita gembira kepada orang yang beriman. Ni berjihad, beriman dan berjihad di jalan Allah. Jihad ni macam-macam, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad fi sabilillah dan sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anfal. Ayat ni tuan-tuan ambil muka surat 184 ayat 60. Wa'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaykum
wa antum la tuzlamun. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh-musuh yang menceroboh, orang-orang kafir yang menceroboh, kan? Dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Sebab itu persediaan sebelum jihad kena ada. Sebab itu Rasulullah suruh kita belajar apa? Berenang. Rasulullah suruh kita belajar menunggang kuda, dan Rasulullah suruh kita belajar memanah. Benda tu yang tradisional ni jangan tinggalkan. 3 benda tu mesti ada. Ajar anak-anak kita. Kalau kita tak pandai berenang, kita ajar anak kita, cucu kita berenang. Sunnah Nabi dapat pahala. Kita belajar manah. Siapa yang pakar manah sini? Imam Syafi'i, kalau dia tembak 10, sasaran 10-10 tepat. Sebab itu antara kita dengan tempat sasaran kita memanah tu, taman-taman syurga tu. Zikir tu. Zikir tangan, zikir mata, zikir semua. Ajar. Alah, ini tradisional lah. Mana pakai? Tahu tak tuan-tuan, akhir zaman nanti peperangan dengan Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam, lawan Dajjal dengan apa? Tentera-tentera iblis ni, semuanya dengan tradisional balik. Tidak ada kekuatan moden seperti ini sekarang. Bila? Wallahu a'lam. Jadi benda tu kena belajar daripada dulu sampai sekarang, kena belajar. Jangan kata belajar nanti aku nak jumpa Imam Mahdi, tak perlu. Dia tak tahu masa dia. Belajar kerana ikut sunnah Nabi, dapat pahala daripada Allah. Sebab itu tanya masing-masing, kat rumah masing-masing ada panah tak? Tak ada. Besar panah? Tak ada. Panah-panah dulu. Panah dulu pun beli dekat Kalkulen tu, dekat OI tu kan. Panah, saya beli panah yang biasa dulu, yang boleh melekat dulu kan, tak bahaya kan. Anak saya belajar kat Madrasah Tazkiyah Habib Ali Janabidin tu, semua memang dia punya kurikulum wajib belajar memanah, wajib belajar apa, ilmu pertahankan diri dan sebagainya. Kena belajar. Kalau kita tak ada kurikulum tu, belajar di tempat kita. Putrajaya ni banyak, Uda pun ada, semua ada kat Putrajaya ni. Kita tak ada benda tu. Kita pergi lah tempat yang ada. Lepas tu kan, kena ada pedang. Bukan untuk lawan sesiapa, untuk ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi ada 9 pedang. Kita ada berapa pedang kat rumah? Parang tu nak menebas kan. Kalau kita pergi perang, boleh bawa parang tak? Nak potong, nak apa, lapar daging, okey. Kena ada pedang. Pedang tu bukan untuk apa, sebab ikut sunnah Nabi. Saya pernah lihat pedang Rasulullah ni, yang asli ya, bukan kat sini, yang dipamerkan di Malaysia atau di seluruh dunia ni, semuanya pedang yang bukan asli. Artifak atau replika. Yang artifak betul-betul itu di 8 di Turki, 1 di Mesir. 1 je di Mesir. Semasa saya belajar di Azhar Al-Adab, ada ditunjukkan di Mesir. Saya dapat pegang sekali dengan tangan saya sendiri. Dan 8 ada dekat Turki. Pertama Al-Ma'thur, kedua Al-Battar, ketiga Zulfikar, keempat Al-Adab, Al-Qal'i. Lepas tu ada 9 pedang ni. Tetapi tuan-tuan kena ingat, Nabi ada 9 pedang, Nabi tak pernah bunuh musuhnya dengan pedang. Tu rahmatan lil alamin. Jadi kita ada pedang, tak semestinya kita gunakan sekarang atau guna untuk bunuh orang, tetapi untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Dustur. Sebelum dia jahiliyah, orang kafir, Nabi tengah rehat-rehat kan, dekat satu tempat tu, tiba-tiba kan, dia sempat ambil pedang Rasulullah. Dia ambil pedang dia atau pedang Rasulullah. Dia tanya kepada Nabi, pedang tu kat tengkuk Nabi, boleh tak dibunuh? Tapi Allah SWT nak jaga Nabi, dia tanya dulu,
Sekarang ni, wahai Muhammad, siapa yang dapat menjaga kamu, memelihara kamu sekarang? Kalau kita cakap apa? Inna lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memang dia tak berhajat nak bunuh Nabi, tapi dia tanya dulu, sekarang ni ya Muhammad, siapa dapat pelihara kamu daripada tebasan pedang? Maka Rasulullah terus jawab dengan tegas, Allah Subhanahu wa taala. Jatuh terus pedang. Menggigil. Kekuatan aura tersebut, Allah tu menggigil dia jatuh. Subhanallah. Maka Nabi ambil pedang tu, dia tunjuk kat dia, Dustur. Sekarang ni siapa dapat jaga kau? Dia kata tak ada orang, tak ada siapa pun. Maka akhirnya Rasulullah lepaskan. Maka dia mengucap 2 kalimah syahadah dan semua kabilah dia masuk Islam dengan hidayah oleh Allah. Kalau Nabi nak bantai dekat situ, kau tadi lepuk aku, sekarang aku lepuk kau balik. Kalau kita lah. Tapi dia rahmatan lil alamin. Nabi tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, malah Nabi akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak Rasulullah. Wa in aqabtum bimisli ma uqibtum bih, bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu nak balas boleh, sebagaimana mereka buat penindasan terhadap kamu dan kezaliman terhadap kamu, tapi kamu bersabar. Sabar itu lebih baik bagi kamu. Itu akhlak Rasulullah. Kalau kita kena terajam lah, kita kena lempang, kena belasah, kita balas dengan apa? Lempang juga lah. Tak ya? Dengan doa. Dengan doa. Tahu tak kawan-kawan saya yang keluar tabligh lah, tahu lah. Saya bukan tabligh, saya cerita ya. Kadang-kadang bila dia sebarkan dakwah ni, orang tak nak dengar. Orang tutup pintu rumah, orang buat jumpa kawan ni semua kan. Dia doa ke orang tu lagi. Tahu tak? Itu hidayah. Hidayah ni kita kena minta kepada Allah kan? Walaupun kita dah beriman, jangan kata dah beriman dah dapat hidayah. Ada orang yang dah beriman mati kafir. Jangan main. Sebab itu ada satu ayat Quran, tuan-tuan, perempuan kena amalkan ayat tu. Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baca, wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami selepas engkau beri hidayah petunjuk kepada kami. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau lah Tuhan yang memberi kurniaan. Faham tak? Amin ya rabbal alamin. Setiap hari kita minta. Orang yang kafir pun minta petunjuk. Ramai orang kafir ni minta petunjuk, akhirnya Allah berikan hidayah. Ada seorang tu, dia orang bukan, dia Kristian, dia orang India tapi Kristian dekat Penang. Dia jadi padri Kristian. Dia setiap hari minta petunjuk kepada kawan-kawan dia yang bukan Islam. Dia bukan Kristian. Ya Allah, wahai Tuhan the God, berilah hidayah kepada kawan-kawan aku yang bukan masuk agama aku ni. Lantas dia dapat hidayah daripada Allah, dia masuk Islam. Dia minta petunjuk, kita pun minta petunjuk untuk mereka. Jadi ayat ini hebat ya. Sekurang-kurangnya kita pegang satu pedang, kerana untuk mengikut sunnah Rasulullah. Kita dah ada celak, kita ada miswak, kita ada apa lagi? Minyak wangi, minyak atar. Itu tambahan lah sunnah kan? Jadi Nabi ada 9, kita dapat satu pun cukup. Termasuk keris, termasuk lembing, termasuk pedang. Sebab Nabi pun ada lembing, Rasulullah pun ada pedang dan busarnya. Tuan-tuan boleh tengok dekat muzium tu apa, pedang Rasulullah, lembing Rasulullah, busar Nabi kan? Pakaian perang Rasulullah, topi besi Rasulullah, lagi apa lagi kan? Serban Nabi. Itu semua sunnah-sunnah. Man tamassaka bi sunnati anda fasada ummati falau ajrun mi'a syahid. Barang siapa yang beramal dengan satu sunnah Nabi, dikala banyaknya kebinasaan yang dilakukan oleh manusia, pahalanya berapa? 100 syahid kan? Jadi saya akan cerita nanti kisah Sa'ad. Kita buka bab yang ke-14. Siapa ada buku ni? Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi, Muhammad bin Isa At-Tirmiz, digelar sebagai Imam Tirmizi, anak murid, dan dia pernah mengajar juga Imam Bukhari. Jadi Al-Hafiz ni, bila Al-Hafiz dia kena hafal 300,000 hadis.
kita al-habis ya. Al-habis. Al-hafiz, siapa kat sini al-hafiz? Dia kata saya hafiz Quran. Kalau orang Arab hafiz Quran dia panggil mukri ya. Yang dikatakan al-hafiz ni dia hafal Quran dan dia hafal hadis. 300,000 hadis. Kurang-kurangnya dengan matan, sanad dia, dengan salasilah hadis semua dia tahu. Itu yang dahsyatnya orang-orang dulu. Kita dapat hafal satu pun dia punya Mekah kan. Kalau hafal 10, kalau dah hafal 40 rasa macam ahli syurga dah kan. Orang dulu hafal 3,000 hadis, 300,000 hadis kan. Imam Ibn Hajar Asqalani menghafal 1 juta hadis, sama matan, riwayat, sanad dia semua 1 juta hadis. Digelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi Imam Tirmizi ni, dia walaupun susun kitab tu sahih ke, hadis tu sahih ke, hasan ke, atau daif ke, semua hadis Nabi. Faham tak? Tetapi mereka ikram ulama-ulama kan. Ada ulama dah susun, ini hadis tu daif, maka dia letaklah daif kan. Tapi kalau nak tahu hadis semua sahih, tu kena buka Sahihain, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada Imam Tirmizi rahimahullah dan ahli keluarganya serta anak muridnya sehingga kini. Al-Fatihah. Sebelum kita buka bab majaa fi sifat saifur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang digelar Saifullahul Maslul, pedang Allah yang terhunus? Jawapan dia Sayyidina Khalid Al-Walid. Sayyidina Khalid Al-Walid dia masuk Islam selepas Rasulullah berhijrah. Ayahnya Al-Walid tidak pernah masuk Islam. Seorang bangsawan, seorang yang sentiasa tukar kiswah Kaabah. Dia punya baik dia kiswah Kaabah ni, menjamu orang makan minum air dekat Mekah kan? Tetapi dia tak masuk Islam, menjadi penentang Rasulullah. Tapi Al-Walid ni daripada sejak kecil lagi. Sebab itu nak develop seorang pemimpin, seorang hero kan, seorang pendekar ni, dia daripada kecil. Dia tengok Mak Kilau dulu kan, daripada kecil semua baca sejarah dia. Tok Bahaman ni semua orang daripada kecil, Tok Janggut kan. Semua sahabat-sahabat didevelop oleh Nabi ini sejak muda lagi, sejak kecil lagi. Jadi Al-Walid ni kerja dia berperang kan? Kerja dia berperang kan? Dan dia belajar ilmu peperangan. Dan dia boleh bawa kuda dengan kelajuan yang maksimum, dengan pedang dia, dengan kedua-dua tangan dia ni bawa pedang, dan dua-dua hidup kan? Dan Khalid Al-Walid ni bila dia masuk Islam kan, pada beberapa hijrah kan? Selepas perang Uhud tu dia masuk Islam. Dia dengar saudara dia kata Rasulullah sentiasa sebut nama kau. Maka dia sendiri datang Madinah ni seorang-seorang. Hero tak hero kan? Jadi dia bertemu dengan Rasulullah, dia mengucapkan syahadah, dia serahkan baju besi dia daripada emas dan pedang dia kepada Rasulullah. Rasulullah ambil pedang, baju besinya, tapi Rasulullah bagi balik pedang dia. Kau adalah Saifullahul Maslul. Sejak itu dia menyertai lebih kurang 50 peperangan dengan Rasulullah dan sahabat Nabi kan, sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sehingga dia wafat di tempat dia wafat di Homs, Syria. Saya pernah pergi ziarah makam dia di Homs, Syria. Ada masjid besar Khalid Al-Walid. Baru-baru ni puak-puak Wahabi Salafi bom dia punya makam dia. Allahu Akbar. Diorang dahsyat kan, sampai bom makam para sahabat Nabi. Jadi Khalid Al-Walid ni 50 peperangan siri dia dengan Mu'tah. Pertama sekali dia menyertai peperangan Mu'tah di Jordan. Kalau tuan-tuan pergi kat Jordan, pergilah medan Mu'tah. Kat situ ada masjid, yang Masjid Mu'tah tu ada 3 sahabat besar. Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dikenal sebagai Ja'far Tayyar, dan yang ketiga ialah Abdullah bin Rahawah kan? Syahid tiga-tiganya. Kemudian panji-panji Islam diberi kepada Khalid Al-Walid. Masa tu peperangan 3,000 orang sahabat Nabi kan? Perjalanan dia lebih kurang 2,000 km daripada bumi Madinah. Panas lagi, perang 3,000 orang lawan berapa orang? 200,000 orang. Berapa kali ganda?
3 nisbah 200. Kalau kita lawan hero kita seorang kan, tiga orang, saya, Ali, Abbas contohnya, lawan 200 orang, rasa-rasa siapa kena lanyak dulu. Tapi Khalid Al-Walid dia buat strategi yang hebat. 3,000 orang tu nampak macam ramai, maka dapat menyingkirkan musuh-musuh seramai 200,000 orang. Dahsyat Khalid Al-Walid. Dan setiap kali dia pergi perang Qaddasyah, peperangan terakhir dengan Parsi, untungnya kerajaan Parsi nombor 1 dunia masa tu. Kemudian dia lawan Rom dengan peperangan Yarmouk, 40 ke 30 orang, 30,000 orang lawan dengan 400,000 orang. Semua kalah Rom. Jatuh terus kerajaan Rom di timur. Khalid Al-Walid punya penangan. Dan antara amalan Khalid Al-Walid ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Siapa yang amal zikir ni tuan-tuan, pergi mana-mana, tak ada siapa musuh yang boleh ganggu kita. Tu dahsyat. Kita pesan keluarga kita keluar rumah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pesan guru saya, iaitu atuk saya sendiri ya, Syekh Ahmad bin Syahid Muhammad, sekurang-kurangnya hasbunallah wa ni'mal wakil ni 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Faham tak? Tu zikir tu dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 174 dah. Nanti saya cek boleh ya. Jadi buka ni, panjang cerita ni. Cerita Khalid Al-Walid ni tak habis kan. Sampai besok pagi pun kalau cerita tak habis kan. Jadi kita buka hadis 102. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Dengan nama Nabi sebab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Hulu ataupun tempat pemegang pedang Rasulullah, qabi'ah begitu. Kan? Hulu saif ni ialah pedang. Hulu pedang Rasulullah diperbuat daripada fiddah, iaitu perak. Jadi siapa yang buat pedang, kalau dia ada duit lebih sikit, hulu keris tu, hulu pedang tu, saya nak buat dengan perak. Boleh tak? Boleh. Jadi perhiasan lelaki, kalau dia pakai cincin boleh perak dengan hulu pedang. Jadi hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Imam Muhammad bin Bashar daripada Imam Wahab bin Jarir, daripada bapanya, daripada Qatadah, yang bersumberkan daripada Anas bin Malik. Jadi ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Qatadah. Itu pun lagi hebat. Abu Qatadah ni, dia ni menjadi perisai Nabi. Setiap peperangan sejak di zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Osman ke apa, kan? Dia hidup, dia pergi berperang lebih daripada 50 peperangan. Semua Khalid Al-Walid pergi, dia pergi tak, kan? Dan dia tidak pernah mati dalam peperangan tersebut. Dan Abu Qatadah ni, satu ketiga dia pergi perang dengan Rasulullah SAW. Dia apa? Dia pelihara jasad Nabi ni. Faham tak? Siapa-siapa yang nak tembak apa sniper dengan anak panah, dia akan pertahankan Rasulullah. Jadi macam apa, perisai. Subhanallah. Kita kalau kita ada jeneral, kita jaga jeneral kita. Okey tak? Itu memang komando kelas A. Bukan semua orang boleh buat macam tu. Jadi Abu Qatadah ni, dia komando barisan depan. Jadi satu ketika tu, panah tu nak dia dihalakan ke muka Rasulullah. Jadi dia tahankan muka dia, kena dekat mata dia. Apa jadi tuan-tuan? Habis perang tu, mata dia keluar. Tapi tak macam terjojol dia keluar macam tu. Bayangkan mata keluar, macam mana nak hidup? Satu mata ke, sebelah kanan ke sebelah kiri saya lupa. Jadi dah habis perang tu, dia orang nasihat dia macam-macam lah. Last sekali dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, mata keluar ni, sebab mempertahankan muka kau ya Rasulullah. Dia jaga muka Rasulullah daripada kena panahan musuh. Jadi muka dia kena dulu, Rasulullah tak kena. Subhanallah. Hebat tak dalam sahabat ni? Kalau kita, muka kau lah kau, muka dan aku pelihara. Jadi Qatadah ni, Rasulullah kata, kalau kau nak macam ni, kalau kau bersabar dengan ni lagi baik, bagi kamu. Itu tak boleh tahan ni. Mata kalau benda-benda lain okey. Jadi dia kata Rasulullah, kalau kau nak aku akan doa.
Maka Rasulullah ni dengan mukjizat yang Allah beri, Rasulullah ambil mata tu, Rasulullah letakkan balik tempat dia, posisi dia. Khair Qatadah kata, aku melihat lebih cerah daripada sebelum tu. Pernah satu ketiga di Madinah ada penyakit mata, mata dia yang sebelah yang Rasulullah tak doakan dia kena sakit mata, yang sebelah tak kena. Subhanallah. Mata tu lebih cerah daripada mata sebelum tu. Itu mukjizat Rasulullah. Kerana dia memuliakan Rasulullah SAW. Itu Abu Qatadah. Ada satu sahabat lagi saya lupa nama dia, wallahu alam bisawab. Dia ni masa dia perang dengan musuh-musuh ni, patah pedang dia. Pedang dia patah. Tahu tak, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, nak ambil kayu nak. Yakin lah tawakal kepada Allah. Masa tu dah tak ada pedang, ada kayu ganting kayu tu. Jadi ambil juga, yakin dia dengan Allah dan Rasul. Dia perang, tiba-tiba dengan izin Allah, kayu tu jadi pedang. Mukjizat Rasulullah. Nabi ni, kata ulama, ada 120,000 mukjizat. Berapa yang kita tahu? Antaranya kayu, ranting kayu jadi pedang. Maka dia berperang dengan musuh tu, dengan pedang tu, dengan pedang kayu tu. Saya lupa nama pedang dia. Subhanallah. Itu apabila kita yakin kepada Allah dan Rasul, kan? Jadi jangan kita buat kat sini, kan? Tak apa, tawakal lah, kayu-kayu lah. Langsung ada pantai. Tahu tak orang-orang Jawa lawan Belanda tu, dia pakai apa tu? Pedang tak ada, apa tak ada, dia pakai apa? Buluh runcing je. Habis ke Belanda tiba-tiba ya. Aceh ke apa? Orang-orang Jawa, saya lupa kan? Aceh kan? Buluh runcing je. Itu pun jadi, sebab masa tu pedang dah tak ada. Kalau kita nak pakai buluh pun tak ada. Sekarang ni misalnya terjadinya peperangan, kita buat apa? Pakai apa? Dah tak ada apa, kita tak bersedia sebenarnya. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Belajarlah, belajar mana, belajar apa? Menembak, belajar cara guna pedang. Tak kisahlah pedang Melayu ke, pedang Jawa ke, pedang Dayak ke, pedang samurai ke, no problem, apa-apa pedang pun. Kerana ikut sunnah Rasulullah. Belajar ilmu silat, belajar ilmu pertahanan diri, kerana ia adalah sunnah Rasulullah. Hadis yang kedua, hadis 103, Sayyidina Sa'id bin Abil Hasan al-Basri berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hadis yang lebih kurang sama maksud dia. Dan hadis sahih, hulu pedang Rasulullah SAW diperbuat daripada perak fiddah. Jadi boleh tak buat hulu pedang daripada perak? Boleh. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada satu pedang Nabi, nama dia Maksur. Pedang itu ialah pedang yang diwariskan daripada ayah Rasulullah. Nama dia Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bila Rasulullah ambil pedang tu, Rasulullah suka bawa pedang tu mana-mana. Rasulullah tak gunakan pedang tu untuk peperangan. Jadi orang Arab dulu dia suka bawa pedang. Sama orang zaman Melaka dulu lah. Orang Melayu suka bawa apa? Keris, kan? Kalau orang Melayu dia suka letak depan, orang Jawa dia letak belakang keris. Kan? Cara pegang keris tahu tak? Kalau orang kita, orang tok guru kasi kita keris, kita buka keris tu tahu tak? Itu pun dah fail tu. Kan? Macam mana buka, kena arah ke atas, menunjukkan Allah tu Esa, la ilaha illallah, kan? Lepas tu buka sekali tak boleh, setengah, kan? Lepas tu jangan sekali-kali pegang dia punya apa? Dia punya bilah dia tu. Sebab bilah orang-orang Melayu dulu sangat dahsyat, terutama keris lama. Dia tahu racun, dia letak tulang mawas, dia letak macam-macam, kan? Jadi kalau nak cium keris tu, cium bukan dekat bilah, kan? Cium kat jari tu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum. Tahu tak tuan-tuan, tentera Chechen, Ramadan Kadyrov, kan, diajar untuk berselawat kepada Nabi beribu-ribu. Dan dia tidak pernah kalah dengan apa-apa tentera pun yang hendak menakluki mereka. Daripada sejak Rusia dulu sampai sekarang pun dia tidak dapat dikalahkan, kerana berkat selawat kepada Nabi. Ramadan Kadyrov tu sendiri, dia pernah masuk dalam makam Rasulullah dan dia kata dia berselawat satu hari 16,000 kali selawat. Itu belum tentera dia. Tentera tu lagi dahsyat. Kalau tentera kita ajar tak selawat? Bukan sikit kan?
ribuan selawat. InsyaAllah berkat bila kita berselawat. Jadi umat Islam selain daripada kita belajar ilmu pertahanan diri ke apa, kena banyak kekuatan rohani dan spiritual, iaitu dengan zikir kena ada, selawat kena ada, doa kena ada, kan? Kena ada apa? Berserah kepada Allah. Faiza azam atau kalau Allah. Jangan ada pedang, ada keris tapi tak reti guna, kan? Ada pedang, ada keris tapi tak ada munajat, tiada zikir, tak ada apa? Tak ada selawat, tak ada doa dan sebagainya. Sebab itu ulama kata man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Apa maksud dia? Siapa yang tiada wirid, tak ada doa, maka dia seperti kera di hutan. Sebab itu orang Islam dia ada wirid dia. Dia ada zikir dia, dia ada selawat dia, dia kena ada sunnah dia. InsyaAllah semua yang kita buat tu kerana Allah menjadi barakah. Hadis yang ke-104, hadis tak banyak ada dua lagi. Sayyidina Hud menyampaikan cerita daripada datuknya, dakhala Rasulullah SAW Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi zahabun wa fiddatun, qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atus sayfi fiddatan. Sayyidina Hud menyampaikan berita ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, dipanggil yaumul fathil Makkah, iaitu hari pembukaan kota Mekah. Jadi bila Mekah dibuka daripada Madinah dibuka bandaraya Islam yang pertama. Daripada Yasrib tukar sebagai Madinah Munawwarah. Yasrib ni nama orang Yahudi yang pertama menduduki kota Yasrib. Jadi nama Yasrib tu tak bagus. Yasrib ni maksud dia malang, sedih, kan? Maka Rasulullah ubah nama Yasrib kepada Madinah Munawwarah, bandaraya yang bercahaya-cahaya. Jadi bila buka kota Mekah, Islam jadi unggul terus. Sebab berduyun-duyun orang kafir masuk Islam, termasuk Abu Sufyan dan sebagainya, Ikrimah ni bila dia masuk, bila Fathul Mekah dia lari sampai dekat apa pelabuhan, isteri dia pujuk dia, maka dia tak yakin juga, maka isteri dia ambil selendang Nabi, beritahu Rasulullah, maafkan kamu. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah, dia, apakah kau beri jaminan kepada aku? Maka dia akhirnya masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata, semua apa yang aku gunakan untuk memerangi kau, wahai Rasulullah. Dia ni sahabat Nabi, dia berkawan dengan Nabi dulu, duduk kat Mekah sama-sama. Tapi dia anak Abu Jahal. Abu Jahal dikenali sebagai Fir'aun umat ini. Anak dia Ikrimah, dia balas dendam kepada kematian ayahnya dalam peperangan Badar. Dia perang semua peperangan dengan Rasulullah, tetapi Allah beri dia hidayah. Dia masuk Islam, dia gunakan semua harta dia untuk bantu Islam, dan akhirnya dia syahid dalam peperangan Yarmouk. Seorang yang jadi kepala samsing, orang yang paling jahat masa tu, menjadi orang yang paling mulia, dibalas syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada 3 pemuda tu kan, yang haus, Ikrimah dengan bapa saudara dengan seorang lagi pemuda. Masa tu nazak sakaratul maut, dia kata aku nak air. Maka bila dia nak minum air tu, sahabat sebelah tu cakap aku pun haus, dia beri. Dalam keadaan nazak pun dia boleh tasamuh atau sayangkan kepada sahabat yang lagi satu, maka beri air kat sebelah sana. Dengar sahabat ni, dengar dia seorang lagi minta air, dia beri kepada air sana. Kata tak payah beri aku, beri kepada sahabat yang perlu kan. Kemudian dengar balik Ikrimah cakap aku nak air kan. Sampai kat Ikrimah dah syahid, bapa saudara dia syahid, 3 syahid, tanpa minum air pun kan. Maksud dia di dalam peperangan pun ada adab dia, akhlak dia. Sebab itu Sayyidina Khalid bila pergi perang, jawatan dia daripada Jeneral Panglima Perang tu diturunkan oleh Sayyidina Umar. Jadi tentera biasa. Bayangkan kalau kita jadi jeneral pengarah, tiba-tiba jadi staff okey tak? Oh, mengamuk kan, viral tu. Tak, dia kata apa arahan khalifah apa itu. Jadi dia berkawan dengan tentera-tentera biasa. Dia tanya, kau tahu tak sebab apa Islam menang, orang kafir kita dapat kalah? Dia kata tak tahu. Tanyalah dia tu. Ya, macam sebab apa? Dia kata orang yang berzikir kepada Allah, Rasulullah kata dia seperti orang yang hidup.
Orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati. Maka kita tebas, dia dah mati semua dah kan? Apa kita takut? Sekarang ni kenapa kita takut pada orang kafir? Sebab tiada kekuatan iman dan takwa serta amalan zahir dan batin. Kena buat. Subhanallah walhamdulillah, taubat banyak, zikir banyak, selawat banyak kan? Ini yang perlu buat. Dan bila Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota itu, maka Rasulullah ampunkan semua orang, kecuali ada beberapa orang yang ada disenaraikan hitam. Mereka ini boleh dibunuh. Sebab apa? Menghina Islam. Ada seorang tu, dia masuk Islam, dia murtad, dan dia upah 2 orang penyair untuk hina Nabi. Maka ketika itu dia bergantung dekat kiswah Kaabah tu pun Rasulullah suruh bunuh dia juga. Sebab apa? Terlalu teruk perangai dia kan, dan menghina Rasulullah. Jadi Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota itu, dan pada pedang baginda ada emas dan ada perak. Ni hebatnya. Jadi Rasulullah bawa pedang yang ada apa? Disalut dengan ditempa dengan emas dan perak. Jadi ada satu pedang Nabi itu maksud tu, daripada ayah dia tu diletakkan batu permata daripada batu rubi dan batu zamrud serta batu fairus. Pernah tengok tak pedang? Nanti tuan-tuan boleh google lah. Pedang-pedang Rasulullah nama dia Ma'thur. Itu Rasulullah tak gunakan untuk berperang. Panjang dia lebih kurang 99 cm. Cantik pedang dia. Jadi Talib dan Hujair bertanya mengenai pedang yang ada pada pedang Rasulullah. Sayyidina Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah dibuat daripada perak qabi'ah, daripada perak. Hadis ini bertaraf dhaif, tapi boleh gunakan untuk kelebihan beramal kan? Nama datuk kepada Hud adalah Mazid atau Mazidah bin Malik al-Ash'ari bin Abdul Qais. Beliau adalah datuk kepada Hud sebelah ibunya. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Dan hadis yang terakhir, Ibn Sirin berkata, sana'tu sayfi ala sayfi Sumarah bin Jundub wa za'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana halafiyan. Aku membuat pedangku. Ibn Sirin kata, aku buat pedangku. Maksud dia boleh tak buat pedang? Boleh. Kenapa? Ikut sunnah Nabi. Aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Samurah bin Jundub. Dan Samurah mengaku dia membuat pedangnya sama bentuk dengan pedang Rasulullah SAW. Pedang Rasulullah itu sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mengatakan hadis ini hadis gharib. Bani Hanifah ni kabilahnya Musailamatul Kazzab. Bani Hanifah adalah kabilah yang pandai dan terkenal dengan hal membuat pedang. Jadi Musailamatul Kazzab ni tinggal dekat Yaman. Dia pernah masuk Islam, tetapi bila Rasulullah wafat, dia mengisytiharkan dia sebagai Nabi palsu daripada keturunan Bani Hanifah. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid hancurkan golongan murtad. Dipanggil apa? Perang Yamamah atau peperangan Riddah. Masa itu ramai sahabat Rasulullah wafat, termasuk 70 orang yang hafiz seluruh Quran wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Sayyidina Umar, mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau macam ni semua sahabat kita yang hafiz Quran telah wafat, macam mana nak jaga Quran? Maka dia cadangkan tulis mula Al-Quran. Maka cadangan Sayyidina Abu Bakar tu mula-mula tidak direstui oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi Allah beri dia kelapangan hati. Maka dia kata, kita panggil sahabat-sahabat, kumpul balik. Dia ditulis dalam suhuf. Dan pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, Quran itu ditulis semula atas cadangan Huzaifah Al-Yaman. Maka ditulis semula, dipanggil Mashaf Osmani, dicetak, ditulis semula dengan 6 mashaf. Dihantar ke Mekah, dihantar ke Basrah, dihantar ke Syam, dihantar ke Kufah, dan dipegang oleh Sayyidina Osman sendiri. Dan satunya dipegang oleh Zaid bin Sabit, ketua jawatan kuasa penulisan mashaf. Daripada 6 itu, maka akhirnya Quran dipelihara sampai sekarang, beratus mungkin berjuta.
ribu orang menghafaz Al-Quran, beratus ribu atau berjuta. Di Malaysia sendiri pun lebih kurang berpuluh ribu orang sudah hafiz Al-Quran dengan barakah usaha Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, atas cadangan sahabat-sahabat yang baik. Jadi itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Nanti ada masa saya akan cerita tentang kisah Sayyidina Sa'ad bin As-Sulami Al-Aswad, yang mana dia syahid di jalan Allah kerana cinta dia kepada Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis ini atas kifarah dan suratul Asr. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منا ومنكم. والسلام